Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah kita ayat yang kita nak huraikan. Sekarang kita berpindah kepada fawaid al-fawaid yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Al-fawaid yang dapat kita kumpulkan daripada ayat yang kita baca pada pagi ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu tolong berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bantu kita. Kata di ulama tadabbur, hadza amrun minhu ta'ala. Ini adalah merupakan arahan daripada Allah azza wa jalla kepada orang yang beriman supaya mereka bangkit menegakkan agama Allah, berdakwah kepadanya, menegakkan sunnah Nabi, ajak orang kepada sunnah, dan bangkit berjihad melawan musuh-musuh Allah semata-mata kerana Allah azza wa jalla. Maka kamu akan dapat pertolongan daripada Allah, dan Allah Ta'ala teguhkan pendirian kita. Maka jadi ayat ini juga Allah ajar kepada kita supaya semua pergerakan kita dalam kerja buat ni mesti bermatlamatkan untuk Allah. Aku nak menegakkan agama Allah, jangan duk mikir nak menegakkan kedudukan lah, kerana Allah. Tuhan kata tansurullah, mutolong Allah, maknanya tolong agama Allah, jangan tolong. Mata kita bimbang hari ni, kita buat perjuangan kita nak mencari pengikut-pengikut yang taksub pada kita. Galak nak cari pengikut yang taksub pada kita, fanatik apa yang kita kata semuanya dia kira sebagai guru mulia, mu katalah apa pun percaya belaka. Tak ada apa yang keluar daripada mulut guru mulia betul belaka. Nabi mari majlis dia apa boleh, Nabi menyesal sebab tak baca Ihya Ulumuddin pun percaya, buat menara 4-15 kilo pun boleh jadi. Tak ada benda atas dunia ni kan? Hari ni timbul pula orang masuk dalam kubur, wali masuk dalam kubur, dia tanya malaikat lari pula dia. Macam-macam kekeliruan yang berlaku ni. Maka ayat ini mengajar kepada kita erti kekuatan. Kuat, nak dapat kekuatan, kita kena menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan Islam ini kepada semua orang. Kalau orang sekak kita lawan. Jangan kata tak lawan. Baiklah. Allahu Akbar. Yang kedua, faedah yang kedua tu. Tengok ayat kita. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Siapa yang benci, tak suka kepada apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla, fa ahbata amal, Allah Taala gugurkan amalan. Ayat ini ada dua. Orang yang tak terima ajaran Islam, tak terima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kalau dia tak terima karahatan, benci, tak suka dengan ajaran Nabi, maka orang itu kufur, keluar daripada agama. Kalau dia takasulan, dia malas ya, bapa tak solat, Allah tak ada masa, sibuk, busy, maka orang ni ada khilaf ulama yang mengatakan orang ni fasik, tak keluar daripada agama lagi. Tapi kalau kata kenapa tak solat, buat apa solat? Solat tak wajib, habis masa je, mengganggu orang nak kerja, kufur orang itu. Dia khilaf. Ada juga ulama yang keras, dia kata asalkan tak solat aja tak kira lah. Tak, kita ambil pandangan yang sederhana. Maknanya dalam Islam ini, siapa dia menentang hukum Allah, kita tanya khabar. Kenapa? Saya tahu ini sunnah Nabi, tapi ada main tapi lah. Ni tak kafir, tapi dalam keadaan bahaya. Tapi kalau kata sunnah apa sunnah, Nabi pun orang macam kita juga, maka orang ni memperlekehkan, maka dia jadi boleh bawa kepada kekufuran. Na'udzubillah.
Dan ayat ini kata subutul asbab, menyatakan sebab. Bila kata membuat macam ni, gugurlah amalan kamu. Bila kamu kerah kepala macam ni, Allah Ta'ala gugurkan amalan. Jangan main-main, jangan duduk gurau-gurau tak terpasal. Mudah ya kita ni, kan? Baik. Yang ketiga, ayat yang ke-10, Allah kata afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Berjalanlah di muka bumi, pergi tengok kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, tengok bagaimana Allah binasakan umat yang terdahulu. Pergi tengok. Kata ulama tadabbur, anna sunnatallah fil khalqi wahidah. Cara Allah Ta'ala buat kepada hamba dia atas dunia ni satu je. Semua umat-umat dulu binasa dengan sebab dosa mereka, dengan sebab kerah kepala mereka, dengan sebab mereka tak dengar kata. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau tak dengar kata, kerah kepala, mereka juga akan dibinasakan sama dengan orang-orang yang terdahulu. Dan ayat yang sama lagi, ayat ini juga memberi amaran, inzarul mukazzibin, memberi amaran kepada orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dia mendustakan Nabi, mereka akan binasa. Ad-damar, damar itu kehancuran akan menimpa mereka. Jadi ayat ini menggalak kita berjalan di atas muka bumi lil i'tibari wal itti'az, supaya kita mengambil pengajaran dan mengambil nasihat. Kalau setakat berjalan saja, duk selfie sana selfie sini, buat mengambil ke duit ya, baik duk relax kat rumah. Tapi kita berjalan kerana ambil iktibar, ambil pengajaran. Yang ketiga, yang keempat, empat dah kita. Yang keempat, zalika bi anna Allah maula alladhina amanu. Allah kata Allah wali makna penjaga, pemimpin kepada orang yang beriman. Kita hari ni kita nak Allah pimpin kita, kita nak Allah jaga kita, berimanlah dengan betul-betul kerana Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kata ulama, inna hadhi arja ayatin fil Quran. Ayat inilah ayat yang sangat memberi harapan yang tinggi kita dalam Quran, sebab Allah kata maulal ladzina amanu. Allah kata aku jaga orang yang beriman. Asal kau kamu beriman, kita duduk di bawah jagaan Allah Ta'ala. Tuhan tak kata maula az-zuhad wal ubad wa ashabil aurat wal ijtihad, ashabil tariqah. Contohnya Tuhan ni penjaga kepada orang zuhud, ahli ibadat, ahli wiri, ahli tarekat, ahli itlah. Allah kata maulal ladzina amanu, Allah jaga orang yang beriman. Walaupun kita ni kadang-kadang terjebak dengan maksiat, terjebak juga dengan benda tak baik, terlanggar benda mungkar, tapi kita masih lagi min jumlatil ladzina amanu, masih lagi dalam kelompok orang yang beriman. Maka di situ para ulama katakan ayat ini merupakan ayat yang besar, memberi harapan kepada orang yang beriman bahawa mereka akan mendapat pertolongan, akan mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ketika dia terjebak dengan mungkar, dengan maksiat, lari sekejap channel dia, betul balik, insya-Allah. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala buka pintu taubat pada waktu malam, untuk orang yang berdosa pada waktu siang. Allah buka pintu taubat waktu siang untuk orang berdosa pada malam. Mana pintu taubat tu dibuka 24 jam, tidak akan ditutup sehingga nyawa dihalkum. Bila nyawa di sini taubat, no, tidak diterima lagi. Ataupun matahari naik sebelah barat, itu kiamat besar. Jadi alhamdulillah para salihin, para mukminin, kita bergembira dengan ayat ini. Allah bagi jaminan bahawa siapa yang beriman, Allah Ta'ala akan jaga. Cuma tahap kita tu kena betul balik. Tak apa aku orang beriman, biarlah buat maksiat. Bukan itu beriman dan beramal soleh.
Yang kelima, Allah sebut wa annal kafirina la maula lahum, dan orang kafir tiadalah siapa pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Tak ada siapa boleh perlindungan. Yang adanya insurans atas dunia sekejap adalah, lepas tu tak ada siapa boleh tolong. Jadi kita mengatakan bahawa jangan sekali-kali masuk dalam kumpulan ini, sebab mereka tidak ada penolong. Allah Ta'ala tak akan bantu mereka. Untuk kaji selidik, tadabbur, ada sedikit perbincangan. Para pelajar, celak mata, buka telinga, pegang pen. Dalam ayat ini Tuhan kata wa annal kafirin la maula lahum. Orang kafir tidak ada penolong. Dalam surah Yunus, tanda pelajar, surah Yunus ayat 30, Allah kata waruddu ilallahi maulahumul haqq. Ruddu ilallah maulahumul haqq. Kamu kembalilah kepada Allah maulahumul haqq. Maulahumul haq, maknanya yang jaga mereka itu al-haq. Apa beza? Tadi kata orang kafir tak ada maula, sekarang ni ada maula. Macam mana kita nak faham ayat ini? Al-jawab, ini kena ambil teliti. Jawabnya al-maula, maula dengan makna as-sayyid, makna ketua, pemimpin. War-rabb, pemilik. Wan nasir, penolong. Maula tu ada 3 makna. Maula dengan makna ketua, sayyid. Rabb maknanya Tuhan. Nasir makna penolong. Sebab ada setengah orang ni, tok guru dia panggil maulana. Maulana makna ketua kita lah, tok syekh kita. Setengah mana maulana, makna tok syekh kita. Jadi maulana. Maka dalam ayat ini Tuhan kata la maula lahum, ay la nasira lahum, tidak ada penolong bagi mereka. Adapun maulahumul haq dengan makna rabbihim al-haq, Tuhan mereka, pemilik mereka yang benar. Siapa? Allah. Allah milik semua. Hak mukmin, hak kafir pun berhala pemilik dia. Tak ada siapa boleh. Jadi ayat itu tidak kontra. Dalam ayat Al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, surah Muhammad, la maula illa man la nasira lahum. Dalam surah Yunus, maulahumul haq, maknanya Allah yang memiliki dunia ini, termasuklah puak kafir yang benar. Jadi jelas di situ. Baiklah, makna ayat ini annallaha yansurul ladzina yansuru dinahu, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada orang yang menolong agama dia, iaitu orang beriman. Dan Allah Ta'ala tidak beri pertolongan kepada puak kafir dalam ketuhanannya, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan tak turun, maka tidak adalah siapa yang boleh. Bila Tuhan tak tolong, tak ada siapa lagi boleh menolong. Jelaslah kepada kita, tidak bercanggah surah Yunus. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Maula yang kedua itu dengan makna Rabb, makna pemimpin, makna ketua, makna penjaga, pemilik. Ayat kita ni maula di sini makna penolong. Alhamdulillah, bagus juga kadang-kadang kita buka minda, buka telinga untuk kita dapatkan maklumat perbezaan di antara maula. Alhamdulillah. Maka dengan ini kita berdoa siang dan malam supaya kita sentiasa mendapat pertolongan, perhatian, an-nusrah, al-inayah, ar-rabbaniyah, mendapat penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita selamat di dunia, aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi ayat